Namun kini rancak di media sosial, ramai yang mula menawarkan perkhidmatan mengirim sedekah yang kebiasaannya mengirimkan sedekah diiringi doa untuk dilaksanakan di Kota Mekah. Dia satu macam kita buat bisnes tau benda tu. Ramai yang salah gunakan isu sedekah ini dengan meminta bayaran ataupun upah untuk dia menyampaikan doa ataupun kiriman sedekah tersebut. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya, usahawanti ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Kita bertemu lagi dalam Wanita Hari ini, edisi siaran hari Khamis 17 Februari 2022 bersama saya Farin Ahmad dan si cantik manis kecil mulik Power Rizwana. Terima kasih Farin. Kecil mulik pun ni. Kacak bergaya Farin hari Alhamdulillah. ini. Okey, dan kita harapkan anda pun sudah memulakan hari dengan cukup bersemangat sekali dan kita harapkan setiap daripada anda sihat walafiat. Sebab sekarang ni kalau kita tengok agak musim juga kan, musim orang tak berapa nak sihat, kanak-kanak pun. Jadi kita nak pesan minum air banyak-banyak, jaga pemakanan, jaga kesihatan. Okey, dan semalam hari yang bersejarah dalam aspek COVID-19 di negara kita, Fahrin. Benar, ini kita nak kongsikan hawa. Apakah sejarah dimaksudkan oleh hawa? Kerana nilai kes baharu semalam mencecah 27,831. Merupakan satu angka yang sangat tinggi yang melampaui rekod angka tertinggi pada tahun lepas. Ya, dan kalau dikongsikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan, 72.32% ataupun 20,128 kes kebanyakannya adalah pesakit dalam kategori 2 atau bergejala ringan. Untuk pesanan kita kepada semua, termasuk diri kita sendiri, ada simptom sikit-sikit tu terus buat test sendiri, kit ujian ke diri, kemudian kalau kontak rapat dan sebagainya, kuarantin diri di rumah. Dan setakat berkongsi juga fakta kes tertinggi sebelum ini adalah pada 26 Ogos 2021 iaitu 24,599 kes. Jadi ini suatu yang saya kira harus dibimbangkan, harus diambil perhatian dan menjadi tanggungjawab semua pihak untuk mengawal keadaan ini. Ya, okey, dan pastinya hari ini kita ada satu topik yang cukup penting untuk kita bincangkan bersama tentang isu semasa juga. Tapi sebelum itu kita akan bersama dengan Kuan Chi Heng ataupun lebih mesra, lebih popular dikenali sebagai Uncle Kentang. Hello Uncle Kentang. Hai, apa khabar? Baik. Uncle Kentang. Okey, lama tak dengar kabarnya, tetapi kabar terkini kami difahamkan Uncle Kentang telah diserang COVID-19, Uncle. Boleh ceritakan keadaan terkini, Uncle? Selamat pagi semua dan terima kasih. Keadaan saya berangsur pulih dan saya dah dapat semula sedikit rasa bau lah. Makanan adalah rasa sikit. Sekarang ni keadaan Uncle Kentang masih lagi positif atau bagaimana? Keadaan saya sekarang lemah tapi boleh bekerja lah. Tapi Uncle Kentang ni saya juga difahamkan bahawa walaupun dalam keadaan kurang sihat, masih lagi terus meneruskan aktiviti-aktiviti sukarelawan dan juga kebajikan, Uncle. Dia teruskan sajalah. Tadi baru hadir hari kanser sedunia. Wah. Okey, Uncle Kentang, kita memang kenal Uncle Kentang sebagai seorang yang sangat pemurah, yang sangat aktif. Walaupun keadaan belum kuat sebab kita tahulah baru lepas positif COVID-19 kan. Jadi apa yang membuatkan Uncle Kentang sentiasa bersemangat untuk membantu mereka yang memerlukan ni? Saya rasa tak ada apa pun. Sakit pun kerja lah. Itu kita orang susah pun dia perlu kita juga. Kalau kita berhenti kerja, orang susah macam mana? Okey. Baik, Uncle sekarang kalau boleh juga dikongsikan bersama dengan kami sedang sibuk dengan pelbagai aktiviti kebajikan apa? Mungkin ramai di antara kita juga ingin tahu dan juga ingin membantu agaknya, Uncle.
saya rasa yang penting kita teruskan kebajikan lah. Yang aktiviti yang pertama saya lakukan ialah menyelaraskan bantuan banjir masih lagi diteruskan lah. Ya. Yalah pastinya masing-masing banjir ni masih lagi memerlukan pertolongan kita semua kan. Pasca banjir banyak yang diperlukan mereka. Terima kasih banyak-banyak Uncle kerana bersama kita di WHI. Kita harapkan Uncle segera beransur sihat ya. Dan boleh bersama-sama kembali ke lapangan. Okey, Uncle, terima kasih sekali lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih berkongsi perkembangan bersama dengan kami. Baiklah, itu selain daripada tentang positif COVID-19, tetapi apa yang menarik perhatian kita adalah beliau tidak luntur semangat untuk terus membuat kebajikan dan membantu orang lain walaupun dalam keadaan tak sihat. Betul, sebab dah menjadi sebahagian daripada diri beliau untuk sentiasa membantu mereka. Jadi itu dah kira macam rutin harian dah, Farin. Okey, dan hari ini topik yang kita nak bincangkan ialah tentang kirim sedekah. Kalau yang dengar ni, kirim sedekah tu apa? Macam mana? Apa isunya? Apa persoalannya? Sebelum kami berkongsi lebih lanjut mengenai ini, kami juga nak berkongsikan terlebih dahulu TikTok menarik mengenai sedekah. Jom kita saksikan. Sedekah paling besar pada siapa pahala? Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Sedekah yang paling besar pahala pada mak bapak. Paling besar pahala infak mak kita, ayah kita. Hai guys, hari ni hari Jumaat. Jadi, Daya nak bagi tudung ni semua free saja pada you all. So, siapa yang nak, you guys boleh klik je link dekat bio. Actually, bukan Daya give up dalam bisnes, but Daya memang nak sedekahkan pada you all. Okay? Bye! Saya buat 3 kah? Saya sedekah bang. Kau macam ni pun mau sedekah dek. Alhamdulillah dek. Sedekah tak perlu kaya bang. Bang gerak dulu bang. Bang saya habis bang. Tukar bang. Okey, itu dia antara perkongsian rakan-rakan kita di media sosial tentang sedekah ini. Sebenarnya sedekah ada macam-macam cara boleh kita lakukan. Tak kisahlah dengan wang ringgit ke, harta benda ke. Dan sebenarnya kan Farin, masyarakat Malaysia ni memang cukup pemurah sekali. Sebelum COVID-19 pun, kalau ada saja orang susah, ada saja yang meminta sedekah ke, kita akan bagi tanpa berkira-kira. Itulah sebenarnya kehebatan rakyat Malaysia, keluarga Malaysia, tak mengira agama maupun bangsa. Dan kalau kita lihat, orang Malaysia ni, kalau kita lihat dalam apa jua keadaan, apatah lagi berada maupun dalam keadaan sedikit sekalipun, perasaan ingin bersedekah, ingin menyumbang itu sentiasa wujud. Tetapi hari ini, persoalannya Hawa kita nak bincangkan ialah mengenai kirim sedekah. Okey, contoh yang kita nak bagikan. Okey, contohlah ada satu badan persatuan ini, okey, nak membantu mereka yang memerlukan. Okey, saya bagi RM100 untuk sedekah. Okey, itu satu konsep. Lagi satu konsep contohnya yang ke umrah tu. Okey, kemudian saya kirim doa untuk dibacakan di sana lah. Dan kemudiannya kalau diminta upah macam mana pula? Minta upah. Okey, boleh, saya akan sampaikan sedekah, saya akan bacakan doa di depan Kaabah dan sebagainya. Tetapi saya ada mengenakan sedikit kadar upah. Sebenarnya boleh ke tak boleh ni? Itu yang kita nak fahami lebih lanjut. Sebab ada saja survey sebegitu ditawarkan di media sosial, Farin. Jadi kita nak tahulah sejauh mana ia dibolehkan dan tentang keikhlasan kirim sedekah itu. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Profesor Maja Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan kita akan bincangkan mengenai isu ini. Tetapi kepada anda, saya pasti dah mula tertanya-tanya pelbagai soalan, boleh atau tidak. Mungkin ada kekeliruan, boleh ajukan soalan anda kepada kami di Facebook kami WHI ataupun Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Dan semuanya kita akan bincangkan pada Wanita Hari Ini. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Terus bersama dengan kami.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita hari ini 17 Februari 2022. Okey, kepada anda yang baru saja menonton, sebenarnya hari ini kita nak bawakan topik tentang sedekah. Okey, sedekah saya rasa setiap daripada kita dah faham tentang konsepnya. Ya. Tapi sekarang ni kita nak faham tentang kirim sedekah, Farin. Bagaimana ramai di antara kita suka bersedekah, tapi hari ini kita nak bincangkan tentang kirim sedekah ini. Okey, untuk memperjelaskan lebih lanjut sebagai pembuka kepada topik ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu laporan yang telah disediakan oleh wartawan kami, Tasha. Amalan bersedekah dalam Islam bukan sahaja dapat membantu menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seseorang. Malah bersedekah juga dikatakan dapat membantu untuk meluaskan lagi rezeki. Namun kini rancak di media sosial, ramai yang mula menawarkan perkhidmatan mengirim sedekah yang kebiasaannya mengirimkan sedekah diiringi doa untuk dilaksanakan di Kota Mekah dengan syarat-syarat tertentu seperti dengan mengenakan bayaran ataupun ganjaran. Malahan perkhidmatan ini mendapat sambutan ramai apabila ia diletakkan testimoni pengirim doa yang dimakbulkan dan berkesan menyebabkan ramai yang sanggup mengeluarkan ribuan ringgit. Persoalannya, adakah perkara sebegini dibenarkan dari sudut ajaran agama Islam? Bagaimanakah sebenarnya cara terbaik untuk kita bersedekah dan mendapatkan keberkatannya? Okey, sedikit sebanyak itu membuka topik perbincangan kita pada hari ini tentang kirim sedekah ini. Dia ada pelbagai situasi lah sebenarnya. Ada yang nak ke Tanah Suci Mekah dan ada juga yang nak membantu mereka yang memerlukan. Tapi takkanlah nak tolong kosong-kosong saja. Mereka pun perlukan mungkin sumber kewangan, pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka sebagai servis juga. Tapi mungkin orang ada juga apa tingkatkan, orang kata macam nak sedekah biar ikhlas lah, nak tolong biar ikhlas. Apa nak kena upah-upah pula? Ini yang kita nak bincangkan sebenarnya ni awal. Okey, kita terus saja bersama dengan Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim yang telah pun bersedia di talian. Beliau merupakan seorang timbalan dekan di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Dr. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar elok ke suara saya ni? Okey. Alhamdulillah. Baik-baik, alhamdulillah Ustaz. Okey Ustaz, hari ini kita nak bincang mengenai kirim sedekah ni. Macam kami dah cakap berulang kali, orang Malaysia ni memang suka membantu orang lain. Suka konsep sedekah, mengejar-ngejar pahala sedekah ni. Tapi hari ini kita nak bercakap mengenai kirim sedekah ni pula Ustaz. Jadi apa yang Ustaz boleh ulas sebagai pembukaan kepada topik kita ini? Silakan. Okey, sebenarnya bila kita sebut tentang sedekah, Fahrin, ya, Hawa, sebenarnya sedekah ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW dan Al-Quran sangat menggalakkan kita melakukan ibadat sedekah. Jadi oleh sebab itu saya melihat bahawa rakyat Malaysia, khususnya orang Islam, sangat suka kita mengirim sedekah kita mengirim kita punya harta kita untuk disampaikan ke tempat-tempat tertentu. Walau bagaimanapun, ada setengah-setengah orang dia kirim sedekah dia tu dengan cara yang mungkin pelik daripada kebiasaan. Contoh, dia kata saya sedekahkan amalan saya ini untuk orang itu. Dia tak boleh nak sedekahkan amalan dia macam tu sebab amalan dia tu pun belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala terima. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam akan sentiasa yakin bahawa Allah terima kita punya amalan. Walau bagaimanapun, apa yang ditekankan oleh Islam, kita diminta untuk bersedekah yadan biyadin. Kalau boleh, kalau kita boleh bagi sendiri, itu adalah yang terbaik. Kalau kita nak wakilkan sedekah pun boleh, tidak ada masalah. Bagi kepada orang-orang yang layak. Itu juga yang menjadi persoalannya Ustaz, sebab ramai juga yang mempertikaikan kenapa nak tolong orang yang jauh-jauh di luar negara, sedangkan ada dalam kalangan mereka, ada dalam kalangan ahli keluarga terdekat kita ni yang boleh kita bantu. Itu macam mana pula Ustaz? Kita boleh bantu orang dekat tapi kita pilih untuk kirim sedekah untuk yang berada di kejauhan. Okey, Awa, saya bersetuju dengan pandangan sebahagian pihak yang mana kalau kita nak bersedekah ni, bagilah orang-orang yang terdekat dengan kita.
ataupun orang di kawasan kita, di kampung kita, taman kita, di negeri kita, di negara kita terlebih dahulu berbanding negara luar. Jadi itu sebabnya saya daripada dulu saya mempunyai satu prinsip untuk diri saya lah, bukan untuk orang awam. Orang awam dia nak bagi kat luar tu silakan. Cuma saya berpandangan bahawa kalau kita benar-benar nak memberi, kita gunakan konsep zakat. Zakat ni kita kena mulakan dekat kawasan kita dulu. Lepas tu kita pergi ke negeri kita. Lepas tu pergi ke negeri-negeri bersebelahan. Lepas tu barulah ke luar negara. Macam contohlah Farid. Ustaz baru ni pergi ke mana ni? Ke Mabul. 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 Bila pergi ke Mabul tu, rupanya dekat Mabul Sabah ni ramai orang susah. Jadi bila saya pergi tu sampaikan masjid dia, solat masjid, solat Jumaat pada hari Jumaat, dia punya kutipan, Farid, tak sama macam kita kat Semenanjung, Farid. Dekat sana, paling banyak dia boleh dapat RM102. Tak banyak, Ustaz. Itu banyak tu. Macam kami pergi, menyebabkan ia jadilah beribu-ribu sikit. Sebab ramai kan orang, kita pun galakkan orang, kawan-kawan kita yang datang bercuti tu, datanglah semayang di masjid tu, bagilah rezeki sikit kepada pihak masjid. Jadi maknanya, rupanya dekat sana ramai orang susah. Jadi oleh sebab itu, saya berpandangan bahawa kalau kita ada kemampuan, kita bagi dulu orang-orang susah dalam negara kita dulu. Bila ada rezeki lebih, kita bagi kat luar juga. Jadi itu sebab saya selalu pesan pada kawan-kawan yang nak memberi. Pertama, kita bagi sedekah untuk dalam negara kita. Nombor dua, kita bagi yang kat luar juga. Kita bagi dua-dua berjalan. Okey. Ustaz, tadi saya nak berbalik pada jawapan Ustaz yang awal tadi. Ustaz menutup dengan bagilah kepada mereka yang layak. Jadi kepada kita ni yang nak memberi sedekah ni, macam mana kita nak tahu ataupun melihat ataupun menilai bagaimana seseorang itu benar-benar layak untuk kita kirimkan sedekah? Okey. Macam mana kita nak kenal pasti orang itu layak atau tidak untuk kita bagi sedekah? Tak lain dan tak bukan kita kena mengenali peribadi seseorang itu menerusi orang sekelilingnya. Katakan saya nak bagi wakilkan kepada Fahrin. So saya kena tahu Fahrin ni macam mana. Saya kena tanya kawan-kawan yang berada di keliling Fahrin. Saya kena tanya Hawa, tanya Uyaina, kena tanya Fiza Sabjahan. Macam mana Fahrin ni? Bagus ke dari sudut etika dan sebagainya? Semua itu boleh untuk kita kenal seseorang. Jadi insya-Allah dengan cara itu kita tidak akan kena tipulah sebab hari ini terlalu banyak scammer. Kena ingat. Dan saya pernah tegur satu ketika dulu dan terima kasih kepada TV3 juga yang selalu pesan minta saya bagikan pesanan-pesanan yang mana ada orang buat sedekah, bukan sedekah, dia panggil wakaf hotel dekat Arab Saudi. Nak buat masjid, nak buat hotel dekat keliling Masjid Haram, minta wakaf. Saya kata mana ada. Saya selalu pergi Mekah pun tak pernah jumpa. Tapi orang kita ni ada yang bagi sampai 1 juta, 2 juta, 500 ribu. Fahrin, ada dah yang kena tipu Fahrin. Akhirnya mereka kena scam. Jadi oleh sebab itu kita jangan cepat nak memberi tetapi kaji dulu latar belakang seseorang yang kita nak bagi. Yang kedua, kenal pasti dulu NGO yang kita nak bagi. Sampai atau tidak duit kita. Okey, itu satu hal kita pun kena buat track juga. Tapi dalam masa yang sama Ustaz, kita pun tahu jugalah tentang mereka yang meminta upah apabila kita kirim sedekah kita. Tapi itu kita akan sambung selepas inilah. Tapi sebelum itu, kita nak saksikan dulu perkongsian rakan-rakan kita tentang topik kita hari ini, kirim sedekah. Jom kita dengarkan. Tidak sepatutnya berlaku lah sebab kita nak sampaikan sedekah kepada orang yang memerlukan. So, kenapa kita kena ambil upah? Kita nak tolong sampaikan biarlah kita ikhlas kerana Allah kan. Jadi, saya tengok sekarang ni upah untuk menyampaikan sedekah ni semakin menjadi trend lah.
semakin menjadi trend yang sebenarnya tidak sepatutnya berlaku, kerana kita nak buat kerja yang baik, kita nak buat kerja amal untuk bantu orang, untuk dapat saham akhirat. Sepatutnya kita kena ikhlas kerana Allah kan. Ramai yang salah gunakan isu sedekah ini dengan meminta bayaran ataupun upah untuk dia menyampaikan doa ataupun kiriman sedekah tersebut. So pada pendapat saya, kiriman doa dan sedekah ini boleh dilakukan, tetapi tidak perlulah disertakan ataupun tidak perlulah diiringi dengan kadar upah ataupun bayaran ataupun cas perkhidmatan. Mukmin boleh berdoa. Yang menentukan makbul atau tidak bukanlah golongan ini, tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ataupun berkuasa memakbulkan doa hamba-Nya. Bila kita terlalu obses dengan golongan ini sampai kita kata kita dah malas berdoa. Tak apalah, malas doa lah, kita serahkan je lah kat golongan ni. Diorang kalau doa mesti makbul punya, sebab diorang boleh berdoa dekat tempat mustajab dekat Mekah. Berhati-hati sebab ini berbalik kepada akidah kita. Takut-takut kita terbesuk nanti. Sepatutnya benda ni tak berlaku lah, sebabnya dia satu macam kita buat bisnes tau benda tu. Sebab tujuan kita pergi ke tanah suci tu sebab kita nak membuat umrah untuk kita dekatkan diri pada Allah. Tapi bila ada benda ni berlaku, contoh orang kirimkan doa, lepas tu dia kenakan bayaran, sesuatu yang tak bagus lah sebenarnya. Sebab doa ni sebenarnya dekat mana-mana pun mustajab. Pokok pangkal niat kita sendiri. Okey, semuanya berbalik kepada niat kita. Dan sebenarnya kita nak fahamlah konsep tentang salah dan juga betul tentang kirim sedekah ini. Oleh itu Ustaz, ada dalam kalangan mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai sukarelawan sepenuh masa. Okey, sentiasa membantu mereka yang memerlukan, sentiasa menerima sumbangan orang ramai. Tetapi bila bekerja sepenuh masa itu, mereka pastinya memerlukan sumber pendapatan. Salah ataupun tidak kalau mereka menggunakan sedikit wang daripada sumbangan itu untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, Ustaz? Saya menarik pertanyaan saya, Ustaz senyum ni. Mesti ada jawapan yang menarik. Silakan. Berdebar saya. Okey. Saya bukan apa. Hari ni orang nak guna menjual agama tu macam-macam cara. Jadi antaranya mereka minta sedekah ataupun kirimkan sedekah untuk seseorang itu mendoakan apa hajat orang yang bagi sedekah itu di Malaysia dan dia berada dekat kota Mekah. Nabi SAW tak ajar semua ni. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau nak minta doa, minta dengan Allah di mana-mana kita berada. Hatta Fahri dengan Hawa duduk dekat wanita hari ini, dekat dalam studio minta doa, ya Allah tolonglah permudahkan urusan kami. Allah terima. Tak payah nak sedekah kat bagi duit kat saya untuk saya tolong doakan kat Mekah untuk Fahrin dapat rezeki kahwin seorang lagi. Alamak. Gurau-gurau Fahrin pada hari ini. Tak payah Fahrin. Fahrin nak Fahrin doa sendiri. Hawa nak Hawa doa sendiri. Sebab Allah akan terima. Cuma Islam suruh apa? Kita bersedekah. Dia doa satu part, sedekah satu part. Okey, jadi kalau kita nak bersedekah, kita bagi duit. Okey, katakanlah Hawa nak sedekahkan seekor kambing untuk jemaah dekat Makkahul Mukarramah yang buat umrah. Sembelih kat sana, makan ramai-ramai kat sana. Boleh, itu boleh. Bagi duit RM1,000, nanti kan dia orang buatlah kat sana. Tapi kalau nak bagi duit, dalam masa yang sama, dengan duit ini saya sedekahkan kepada Ustaz tolong doakan saya dekat Mekah, biar saya punya urusan dipermudahkan. Itu elakkanlah. Tak perlulah kita buat sedemikian. Sebab Islam tak suruh kita menjual doa, wakilkan orang mendoakan kat kota Mekah dan sebagainya dengan kita membayar sedekah dengan nama sedekah ataupun dengan pemberian-pemberian tertentu. Saya khawatir benda ini akan menjadi satu scam di masa akan datang. Kalau nak suruh saya doa, sila bayar sekian harga. Dah jadi benda lain pula, na'udzubillah. Yang boleh kita wakilkan kat kota Mekah ni, kita boleh wakilkan orang buat umrah ataupun buat ibadah haji. Dia panggil haji badal atau umrah badal. Tu boleh, kita boleh wakilkan. Takut lepas ni, dia wakilkan kita berdoa pula, na'udzubillah. So, berhati-hati dalam kita nak buat sesuatu perkara dan baliklah kepada fatwa-fatwa negeri-negeri kita di Malaysia. Okay.
Baik Ustaz, ada juga antara lain kan bila hal berkatakan tentang bersedekah ni, orang katakan macam okey, ubatilah sakitmu dengan bersedekah, raihlah pahala dengan bersedekah dan sebagainya. Dan kemudian dalam kadang-kadang sebagai contohlah, mungkin satu senario ada ahli keluarga kita yang sakit, kawan kita seorang tu berada di Mekah dan kemudian kita kata okey, aku nak minta tolong kau kirim ini untuk sedekah di sana, dan kemudian doakan pula ahli keluarga aku ni sihat dan sebagainya. Adakah benar fadilat sebegini atau seperti mana mungkin juga Ustaz kata nak bersedekah di mana-mana boleh, nak berdoa di mana-mana boleh. Dan mungkin saya tambah satu lagi Ustaz, kadang-kadang kita juga dianjurkan meminta orang-orang soleh ataupun orang yang dekat Mekah ataupun di Kaabah sana mendoakan kita. Jadi bagaimanakah pemahaman kita lebih lanjut tentang isu ini? Silakan Ustaz. Baguslah tajuk ni. Sebab apa benda penting untuk kita faham. Dia, Farid, kita kena faham. Kita bila sakit, bila ditimpa musibah, anak kita ke mak bapak kita ke keluarga kita, kita diminta untuk banyakkan sedekah. Dawu mardakum bis sadaqat. Ubati penyakit-penyakit yang kamu alami dengan sedekah. Namun begitu, kita kena faham, sedekah yang dimaksudkan iaitu kita sedekah memang betul-betul untuk tujuan sedekah. Bukan ada tujuan yang lain. Sebagai contoh, saya Fahrin nak minta tolong Ustaz doakan dekat Mekah. Jadi Fahrin bagi kat Ustaz, Ustaz ni ada sikit RM500. Fahrin cakap ke Ustaz, tolong bagikan kepada orang-orang fakir miskin susah-susah yang ada dekat Mekah tu. Tu satu. Jadi dalam masa yang sama, Fahrin cakap ke Ustaz, Ustaz, duit tu bagi pada fakir miskin. Dan saya mohonlah Ustaz tolonglah doakan kami dekat Malaysia ni dipermudahkan. Mak ayah saya, isteri saya, anak-anak saya semua dipermudahkan Ustaz. Itu boleh. Yang jadi yang tak boleh ni kita letakkan nilai tertentu. Ataupun kita jadikan satu orang kata bisnes. Okey, siapa nak doa, silalah masukkan dalam akaun saya sebanyak sekian. InsyaAllah saya akan doakan dekat Mekah. Tak boleh lah macam tu. Dah jadi satu bisnes pula. Bisnes doa. Jadi tak boleh. Jadi kalau kita nak menderma, kita boleh menderma. Tapi dalam masa yang sama, kita minta orang-orang soleh ini mendoakan kesejahteraan kita. Itu boleh. Dua perkara yang berbeza. Satu dijadikan, dia perdagangkan doa. Itu tak boleh. Perdagangkan doa dalam erti kata sedekah doa. Itu tak boleh. Yang kedua, dia memang niat dia bersedekah. Tak kisahlah nak bagi kat siapa pun, bagilah. Tapi pada masa yang sama, Fahrin akan minta, Power akan minta kepada orang-orang soleh untuk doa kebahagiaan. Boleh, tak ada masalah, insya-Allah. Okey, baik. Memang dua keadaan yang berbeza. Betul. Sedekah itu satu, bisnes itu yang salah, menjadikan itu sebagai servis pula ya Ustaz. Okey Ustaz. Memperdagangkan. Itulah dia. Dan lagi satu Ustaz, sekarang ni kita nak faham pula tentang konsep sedekah ini Ustaz. Kalau boleh diperjelaskan, fahamkan kita ataupun segarkan kembali ingatan kita tentang adab-adab bersedekah ni Ustaz. Okey. Kita kena faham dalam bab memberi ini dia ada beberapa perkara dalam Islam. Pertama, dia ada zakat. Semua orang tahu. Itu pun sedekah. Tetapi zakat ni dia wajib. Dia panggil sedekah wajibah. Dalam Islam juga dia ada wakaf. Wakaf ni benda tak boleh habis. Sebagai contoh, Hawa belikan kerusi ataupun meja untuk masjid digunakan oleh ustaz-ustaz, oleh imam untuk mengajar. Maka itu wakaf. Dia sebab benda tu kekal, dia takkan habis. Aircon. Itu wakaf. Nombor 3, kita bagi hadiah. Hadiah itu adalah sedekah. Tapi hadiah ini diberi kepada orang yang sama level. Macam Hawa nak bagi hadiah pada Fahrin. Fahrin bagi pada Hawa. You all sama-sama level. Itu dipanggil hadiah. Tak boleh kata, Fahrin ambil lah ni. Sedekah daripada saya. Tak boleh. Fahrin nak bagi kat Ustaz. Fahrin tak boleh cakap, ni Ustaz, ni sedekah. Sebab kita satu level. Tak layak. Okey. Yang ketiga, sedekah. Sedekah ammah. Sedekah ammah ni iaitu sedekah umum. Maknanya, Fahrin atau Hawa atau saya nak bagi makan, nak bagi duit kepada orang-orang susah. Pelajar-pelajar saya dekat UKM sebagai contoh. Ramai budak-budak yang tak ada duit nak makan dan sebagainya. Saya bagi duit. Jadi itu panggil sedekah. Sebab mereka ini tak ada duit. Mereka lebih susah daripada kita. Itu dia panggil sedekah. Jadi kita kena faham istilah. Tu sebab Nabi tak makan sedekah. Nabi tak terima sedekah. Tetapi Nabi terima
hadiah. Itu dia. Okey Ustaz, saya juga kita banyak lagi berbaki masa ni untuk kita memahami lagi tentang kirim sedekah ni. Okey, sekarang ni kita tengok medium untuk kita menyumbang bersedekah ni dah terlalu banyak. Baik di Instagram pun dah ada kan, nak menyumbang tekan saja di sini, di WhatsApp ke apa dan sebagainya. Okey, persoalannya di sini adalah bagi mereka yang nak memberi sedekah tu tak ada masalah, tetapi wujudnya, okey ni soalan saya tanpa prejudis Ustaz maknanya apa yang baik itu tetap baik, tetapi wujudnya mungkin satu badan, macam Ustaz kata tadi NGO dan sebagainya. Okey, kita bersedekah kata RM30. Memang kita bagilah RM30. Kita harapkan RM30 itu semua dijadikan untuk sedekah. Tetapi adakah mereka yang mengurus ini berhak untuk mengambil sedikit yang dikatakan sebagai upah pengurusan, upah perkhidmatan dan sebagainya. Jadi bagaimana pula yang ini Ustaz? Okey, terima kasih Farid. Soalan ni pun cantik ya. Sebenarnya kita kena faham orang yang mengurus ni dia ada tanggungjawab. Ya, sebagai contoh, macam saya terlibat dengan NGO, MAPIM sebagai contoh, MAPIM Malaysia. Katakan orang derma untuk bagi bantuan kepada orang-orang susah ketika musim banjir baru-baru contoh. Jadi nak pergi tu kena hire ataupun kita kena panggil budak-budak sukarelawan. Itu satu. Nombor dua, makan minum mereka perlu dijaga. Yang ketiga, minyak, pakai 4x4 tu, minyak kena isi. Ya, segala-gala proses pengurusan perlu dipenuhi. Jadi adakah boleh pihak-pihak pengurusan ini mengambil upah ataupun mengambil sebahagian kecil kos pengurusan? Boleh. Dia ada portion dia. Portion dia ada. Jadi antara kajian yang kita buat tidak boleh melebihi daripada kadar biasa. Sekarang ni kalau dalam Malaysia dia antara 7 ke 11% lebih kurang. So boleh nak ambil, tetapi tak boleh banyak lah sebab dia kena tengok pada tugas yang kita buat. Selalunya orang ambil dalam 7% lah, tak banyak. Ya, 7% dia ambil untuk kos pengurusan, bayar pengurusan-pengurusan untuk menyampaikan sedekah ataupun bantuan yang telah diwakilkan oleh pihak-pihak berwajib. Itu tak salah kita untuk mengambil. Okey, penting tu untuk tahu peratusan-peratusan ni ya, supaya tak terlebih ambil dan salah guna pula. Nanti Ustaz berapa Ustaz? Bagi zakat apa tu? Dia pula ambil 60% pula Ustaz. Banyak sangat. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Sebab itu dalam bab zakat dia ada 1/8. So daripada 8 tu, dia 1/8. So kita boleh kira dah kat situ. Dia ada persen dia. Okey, baik. Dan Ustaz, tak lama lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan dan biasanya pada bulan yang mulia ini pastinya semua umat Islam kita nak bersedekah dan sebagainya, tapi kita bimbang kalau ada pihak yang mengambil kesempatan dan konon-kononnya seperti yang Ustaz kongsikan tadi, wakaf untuk membina hotel di Tanah Suci Mekah contohnya kan. Jadi kita nak bagi iktibar dan juga nasihat kepada penonton kita juga tentang akibat kepada mereka yang ambil kesempatan ini Ustaz. Okey, saya menasihati diri saya dan semualah yang sedang menonton wanita hari ini pada tengah hari ini. Pertama sekali kepada semua yang menerima ataupun mengambil wakalah ataupun mengambil tugas sebagai wakil menyampaikan sedekah-sedekah orang ramai. Pertama sekali tolonglah, mohon saya kepada mereka sebagai NGO ke apa saja, amanahlah dengan tugas yang kalian buat. Tugas kalian ini sangat besar pahala di sisi Allah. Tapi ingat, ia juga akan menjadi liability di padang mahsyar kalau kita tersilap menyampaikan ataupun kita salah guna duit yang telah diamanahkan. Itu yang pertama. Nombor dua, kepada rakyat Malaysia khususnya umat Islam yang nak menderma, yang nak wakilkan orang lain untuk menyampaikan derma atau sedekah mereka, ya, tolonglah berhati-hati. Buat kajian terhadap individu yang kita nak wakilkan. Buat kajian terhadap NGO ataupun badan-badan yang kita nak wakilkan agar kita tidak kena scam atau kena tipu. Yang lebih selamat, kita beri kepada orang yang kita kenal dan kita tahu kerja dia bagaimana. Itu yang terbaik. Ya. Dan nombor 3, nasihat saya kepada semua rakyat Malaysia secara umum, ya, ambil iktibar daripada kes-kes yang berlaku sebelum ini kerana ia akan merugikan kita dan akan merosakkan syiar Islam apabila umat Islam
ditipu atau umat Islam menipu. Wa'iyazubillah. Jadi mari kita sama-sama mengambil iktibar dan sentiasa bermuhasabah diri agar kita menjadi orang yang baik, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Ustaz, ada satu lagi saya kira soalan ini juga menarik. Okey, tadi Ustaz ada sebut tentang zakat. Yang kemudian ini sedekah. Jadi kalau ada orang mereka bertanya, Ustaz, mana yang lebih baik ni Ustaz? Zakat ke sedekah? Pahala mana lebih besar? Mana satu yang saya nak pilih-pilih ni? Jadi macam mana kita nak fahamkan penonton tentang zakat, sedekah? Adakah zakat juga adalah sedekah? Bagaimana Ustaz? Tak sama. Zakat wajib. Zakat ni wajib. Dia ada zakat pendapatan macam Fahrin dan Hawa dapat pendapatan daripada wanita hari ini sebagai contoh. Ya, daripada lakonan, ya. Semua itu dipanggil zakat pendapatan yang wajib dikeluarkan. So kirakan berapa daripada pendapatan kita tu, 2.5% untuk zakat. Itu wajib keluar. Tak keluar, di akhirat jumpa dalam neraka. Itu je boleh tembak. Zakat simpanan. Ya, kalau di wilayah ni atau di Selangor dalam 20,000, dalam akaun Hawa ada lebih daripada 20,000, maka silalah berzakat dengan duit tu. Memang wajib keluar. Manakala sedekah ni kita bagi, dapat pahala. Tak bagi, tak dapat pahala. Dia bukan satu perkara yang wajib. Nak bagi, bagi. Tak mau bagi, tak apa. Jadi zakat, beza. Zakat wajib setiap tahun. Manakala sedekah, tidak wajib tetapi digalakkan kita keluar sekurang-kurangnya sehari sekali. Okey. Zakat tu wajib, sedekah tu kita top up lagi. Kan? Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Ustaz Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim, iaitu Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, penerangan yang cukup jelas untuk kami berdua di studio. Betul. Dan juga penonton-penonton WHR Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih sekali lagi. Jaga diri. Terima kasih banyak. Maaf zahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Jadi sebenarnya saya sikit sebanyak bila penerbit kita kata ini adalah topik kita pada ini cukup menarik kerana kadang-kadang kita terkeliru tentang sedekah, kirim sedekah dan kemudian sumbangan demi sumbangan yang kita berikan ini. Tapi yang pasti ialah apa yang kita mahukan adalah ganjaran pahala untuk diri kita dunia dan akhirat. Ya, betul. Apa-apa yang kita lakukan pastinya kena mula dengan keikhlasan. Okey, baiklah, macam-macam lagi ingin kami bawakan kepada anda penonton WHI. Kita kembali lagi selepas ini. Kita rehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okay, kita kembali di Wanita Hari Ini dan untuk segmen tajaan kali ini ada sesuatu yang menarik ingin dikongsikan oleh Similac Intelli. Kita saksikan. Hai, Assalamualaikum kepada semua penonton Borak Mak-Mak yang dibawakan khas oleh Similac Intelli Pro. Saya yakin ramai ibu yang mempunyai masalah ini, apatah lagi ibu yang berkerjaya. Sesuai sangatlah dengan topik kita iaitu dilema ibu berkerjaya, di mana kita ni tak dan nak buat rumah tangganya lain, nak uruskan suami lain, uruskan anak lain-lain sampai membuatkan kita rasa tertekan. Dan sebagai seorang ibu, kita masih lagi mempunyai impian kita sendiri, macam-macam perkara yang kita ingin capai. Tapi jangan disebabkan dilema ibu berkerjaya ni menyebabkan segala impian lain habis punah. Dilema sangat kan nak pilih di antara keluarga ataupun kerjaya? Jangan risau, kita akan bersama dengan pakar jemputan kita iaitu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Noor Azin Kamal Noor selaku pakar perkembangan kanak-kanak dari Hospital Pakar Kanak-Kanak Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Rakan selebriti kita Sharifah Alia yang akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan dilema ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Lea dulu. Boleh. Macam Lea, kita faham anda adalah seorang selebriti. Anda adalah seorang influencer, anda adalah seorang ibu kepada 4 orang cahaya mata. Bagaimana mungkin boleh kongsikan pengalaman kesukaran anda bila berhadapan dengan isu ni? Setiap anak berbeza pengalaman saya juga. Ada bezanya tapi yang satu yang tetap antara semua anak itu adalah remuk hatinya bila kita kena balik pada kerja selepas berbulan-bulan dengan anak-anak. Lepas tu diorang pun dah mula pandang macam mama nak pergi mana? Mami nak pergi mana? So kita pun macam ya Allah, tabahkanlah hatiku. Kuatkanlah hatiku. Dan kena selalu pada saya antara dilemanya adalah nak kena cek niat balik. Check my niat. Macam tu kan. Macam kita keluar nak bekerja demi kebaikan keluarga, demi masa depan anak-anak juga. Tapi dan saya pasti bila kita bercakap mengenai dilema ibu berkerjaya ni, kita kadang-kadang tak
reti ataupun mungkin tak pandai untuk menjelaskan kepada anak-anak kita. Sebab anak-anak ni masih lagi kecil. Bagaimana sebenarnya Lea menjelaskan kepada anak yang masih kecil bahawa kita keluar rumah untuk mendapat impian kita tetapi masih lagi ingin mencari nafkah dan juga berkat buat ahli keluarga? Saya tak pastilah sama ada ia berhasil ataupun tidak. Sebab anak-anak saya sebenarnya masih lagi muda. 12 tahun, kembar 12 tahun. 7 anak lelaki saya 7 tahun, seorang lagi 5 tahun bulan Oktober. Jadi apa yang saya amalkan dari mula dia orang beranak, dari mula saya pegang adalah bercakap dengan mereka. Biasakan dengan suara, dah biasa sangat dalam perut dah dengan suara mami kan. So bila dia orang beranak pun biasakan juga dengan suara mami, dan saya akan bagi tahulah, okey mami sayang kat Azhar, Asya, Ali, Ayat, dan kena faham juga mami kalau mami tak ada depan mata tak bermakna mami tak ada. Mami tetap akan ada. Okay? Macam itulah. So dari diorang lahir sampailah diorang dah besar panjang. So insya-Allah dia punya message tu akan sampai. Baik. Tapi itu harapan kita je lah kan. Kita nak tahu sama ada sampai ke tidak. Allahualam. Dan Dr. Nur Azmi sendiri selaku pakar perkembangan kanak-kanak, mungkin ada sebarang tips yang boleh dikongsikan bersama dengan kami penonton Borak Mak-Mak ni, bagaimana untuk menguruskan masa dengan bijak bagi ibu berkerjaya. Silakan. Sebenarnya untuk mengimbangkan masa ni bukan senang, kerana kita perlu tetapkan masa untuk keluarga dan juga untuk kerjaya. Pada awalnya saya rasa ibu-ibu cuba jangan rasa bersalah, kerana saya rasa semua ibu-ibu cuba buat yang terbaik untuk anak-anak. Adalah penting saya rasa untuk ibu untuk cuba pastikan prioriti antara masa tu. Contohnya apabila kita dengan anak-anak, kita perlu tumpukan masa tersebut hanya untuk kita luangkan dengan anak. Jangan ada risau pasal benda-benda lain. Contohnya phone masih on lagi, kita TV masih digunakan. Penggunaan gadget contohnya untuk kita apabila digunakan dengan anak, saya rasa macam mencuri masa dengan anak kita. Tetapi masih lagi ada di antara para ibu yang tertekan apabila berhadapan dengan isu nak keluar rumah untuk mencari nafkah ataupun mengejar kejaya. Bagaimana untuk para ibu sebenarnya mencegah dan juga mengatasi masalah tekanan untuk dilema ibu berkejaya ni? Silakan. Krisis bulanan ya buat saya tu. Betul. Saya rasa penting untuk para ibu memastikan cukup pemakanan, cukup tidur, cukup rehat. Mungkin perlu ambil masa untuk diri sendiri. Contohnya buat aktiviti seperti senaman atau yoga, atau pergi untuk merehatkan badan, mendapatkan urutan atau masaj. Dan juga saya rasa penting untuk meluahkan perasaan. Perlu ada kawan atau tempat untuk meluahkan perasaan supaya merasakan dirinya didengar. Sama ada dengan suami ataupun dengan kawan-kawan ataupun dengan ahli keluarga. Yang itu penting sebab kita tak terasa kita sendiri yang buat kerja itu. Dan para bapa pula perlulah membantu. Kita sama-samalah menjaga anak supaya kesihatan keluarga terjamin. Baik. Itu dia perkongsian menarik dari kedua tetamu jemputan kita. Diingatkan sekali lagi, pengurusan masa yang bijak adalah amat penting. Setiap waktu yang diluangkan bersama dengan anak-anak memberi kesan kepada perkembangan minda mereka. Jadi anda bolehlah menguruskan masa anda dengan baik. Okey? Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu jemputan kita. Kita jumpa lagi di episod Borak Mak-Mak dalam episod seterusnya dibawakan khas oleh Similac IntelliPro. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terus bersama di Wanita hari ini. Okey, di penghujung siaran hari ini kita juga ingin berkongsikan dengan anda tentang suatu ikatan yang cukup menarik. Ikatan yang cukup dekat dengan Hawa Rizwana. Wow. Ikatan apakah itu? Ikatan cinta. Okeylah, saya mengaku sajalah Farin ya. Okey, kita nak kongsikan tentang sinetron nombor 1 di Indonesia, kini di TV9. Okey, sama-sama kita saksikan kisah cinta dan hubungan adik-beradik yang penuh konflik. Pelbagai cara dilakukan demi merampas cinta yang bukan miliknya. Semuanya dalam Ikatan Cinta setiap Isnin hingga Khamis 7.30 malam di TV9 dan saksikan juga di saluran Astro 149 serta My Freeview 109. Wow, okey. Farid minat tak tengok sinetron? Oh, dia kalau hal sinetron ni dia memang ada tarikan dia lah.
Betul, dari peminat masing-masing kan. Okey, baik. Selesai sudah tentang topik kita hari ini, kirim sedekah, dan kami harap segala perbincangan kita memberi manfaat dan pemahaman yang terperinci mengenai keikhlasan kita itu. Ya, betul. Okey, saya faham kita semua nak bersedekah, kita nak berebut pahala, tapi dalam masa yang sama kita kalau boleh memang nak membantu mereka yang betul-betul memerlukan. Sebab di media sosial mudah saja kita nak scroll-scroll tu tengok ada yang perlu. Lepas tu mereka bagi akaun nombor peribadi. Bukanlah kita nak buruk sangka, tetapi kalau boleh kita nak mengajak anda semua untuk bersedekah di saluran yang betul lah. Prinsip saya mudah saja. Nak bersedekah, pahala bersedekah itu insya-Allah pasti. Tapi bagi mereka yang menipu, dosanya berganda-ganda. Jadi renung-renungkanlah sendiri. Okey, baik. Kita akan kembali pada hari esok, hari Jumaat, hikayat perkahwinan. Ini kabarnya ada isteri dah mula orang kata mengadu ni. Asyik kita je bersiap untuk suami. Suami pula bila nak bersiap untuk isteri. Okey Farin, saya nak tanya pendapat lah sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami kan. Memang perlu bersiap ke pendapat Farin? Sebenarnya kalau tanya pendapat saya, kita kena berlaku adil lah. Kalau kita ni juga adalah cerminan pasangan kita. Dan kalau kita nak isteri kita tu cantik untuk kita, kita juga kena sedikit sebanyak menghormati juga, di mana kita juga harus menjaga diri untuk mereka penampilan kita. Nanti orang tuduh pula, awak tak reti jaga suami awak ke? Okey, betul. Mencerminkan suami isteri jugalah. Okey. Dan apa sebenarnya antara kelebihan apabila Fahrin sendiri bersiap untuk keluarga juga? Maknanya itu juga bukan saja maruah, bukan saja image, bukan saja personality, tetapi itu menggambarkan tentang sahsiah diri kita juga. Jadi sahsiah diri itu bila kita dalam rumah tangga, maknanya ia adalah personality dan sahsiah rumah tangga itu sendiri. Ini adalah pasangan yang sentiasa kemas, pasangan sentiasa bersih. Tapi rasanya isunya sebenarnya adalah apabila selalu wanita lah yang dikaitkan dengan kecantikan, kebersihan. Betul. Tapi suami ni tak apalah, dia suami selekeh sikit tak apa, sempoi sikit tak apa. Tapi laki biasalah. Tapi isteri kata tak boleh. Ini yang kita nak bincang esok. Pasal tempoh hari Datuk Fazli juga ada berkongsikan tentang kenapa isteri je nak kena cantik. Suami pun juga kena jaga kumisnya, kena juga bau wangi. Jangan pakai kain pelekat kepam. Okey, dan pastinya anda ada pandangan anda tersendiri. Setuju dengan Fahrin ataupun tidak? Anda boleh komenlah di ruangan kami di Facebook WHI TV3. Jadi esok kami akan kembali dengan topik bersiap untuk isteri. Jadi kita tinggalkan anda sini, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Lagi. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi tegal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cakap hati siapa yang abang berani. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi kalau hati dia siapa lagi? Wanita hari ini. Wanita hari ini.